Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pelajar yang dihormati. Okey, kita sambung kuliah tentang hari ini saya nak tunjuk penggunaan software Livewire. Okey, seperti mana yang saya tunjuk sebelum ni, kita ada Lita. Okey, hari-hari ni kita ada Lita, simple Lita di sini. Okey, sebelum ni saya dah tunjuk macam mana nak tengok current. Okey, you boleh klik sebelah sini. Kan, you boleh klik sebelah sini, ini back kepada normal. Jadi bila kita klik sini, kita boleh nampak dia akan bertukar dia punya background jadi gelap. Jadi kita boleh run, jadi masa kita nampak lah pergerakan dia punya current. Okey, current boleh nampak current. Okey, hari ini untuk makluman pada pelajar, hari ini saya menggunakan kalau you tengok di data ni, apa yang membezakan dengan data yang sebelum. Jadi saya menggunakan AC. Saya ambil daripada klik pada insert ni, ambil power. Saya keluarkan AC voltage source. AC voltage source ataupun alternating current voltage source. Jadi kita ambil yang tu, you klik saja, letak kat sini. Dan yang keduanya, saya tak ubah apa-apa nilai. Lepas tu insert, ambil satu load lah, tu resistance. Okay, insert, pergi kepada komponen pasif, ambil resistance, letak je kat situ. Okay. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kalau kita lihat di dalam electrical kita ada dua, iaitu AC dan DC. Jadi hari ini kita nak buktikan bahawa rupanya AC tu boleh dilihat. Sebab kamu tak dapat nak lihat di makmal. Sepatutnya makmal kita di opsi memang ada makmal elektronik. Kita boleh guna osiloskop untuk melihat apa-apa voltage dalam bentuk AC ataupun DC, dan juga kita boleh measure output kita punya projek lah. Okay, boleh mengesan frekuensi dan sebagainya. Okay, hari ini saya nak tunjukkan menggunakan simulasi Livewire ni supaya kamu boleh faham rupanya memang ada AC voltage. Okay, untuk mengukur jadi kita kena letakkan, kita tutup dulu ni, kita hold dulu. Okay, kita kena ambil, nak measure kita kena letak ataupun kita ambil kita punya osiloskop, kita insert, ambil bahagian measuring. Okay, measuring ada di bawah sekali ni, osiloskop, lepas tu ada logic analyzer, kita ambil osiloskop lah. Okay, you letak di sini. Okay, klik je kat situ. Lepas tu satu yang positif letak di sini, bahagian positif. Dan satu lagi pin letak pada negatif side lah. Okay, kalau tak dia putus ni, buat semula lah. Okay, kita dah nampak yang macam itu. Jadi untuk sekarang ni ni osiloskop, kita tak nampak dia punya view dia. Jadi kita klik pada komponen ni, kita akan pergi pada add graph. Klik pada right klik pada osiloskop, pergi pada add graph. Okay, lepas tu kita paste kat ruangan sini lah. Kan dia akan keluar graph ni. Okay, jadi kita ubah sikit lah dia punya, bagi dia besar sedikit. Jadi kita adjust dia, cuba kita run. Bila kita run apa jadi, klik run kat sini. Okay, bila run kita nampak dia punya gelombang kan, gelombang keluar pada graf tu. Tapi gelombang ni kalau lihat dia telah melepasi dia punya paksi dia lah. Telah melepasi dia punya, kalau ikut graf kan, graf dia kalau tengok kat sini maksimum 12 volt. Jadi dia telah melepasi kita. Jadi kita stop sekejap, kita modify sikit kat kan. You boleh just klik pada ni saja, klik pada graf ni, pergi pada properties, jadi adjust dia punya maksimum lah, bagi tinggi sikit maksimum ni. Maksimum kita bagi 16 ke, yang bawah pun kita kena letak lah, bagi negatif 16 juga, supaya dia berada di tengah-tengah kan. Dia balance lah antara positif dengan negatif tu. Nanti akan nampak lebih cantik lah dia punya graf. Okay, sekarang ni kita boleh run balik semula. Okay, untuk mendapatkan curve ataupun gelombang yang cantik ni ada dua keadaan lah. Sama ada you adjust dia punya properties pada graf ni,
ataupun input of sources ni lah yang boleh kurangkan dia punya input dia, letaklah 5 volt jadi graf ni dia boleh nampak lebih cantik di dalamnya lah. Pastikan letak dia punya maksimum dan minimum, right click saja. Okey, jadi sekarang ni dah nampak kan dia punya gelombang. Sekarang ni kalau tengok ni gelombang sin, gelombang sin, sine wave lah, sine wave. Sebab itu kita ada belajar sin, cos, tangent dan sebagainya. Kalau kita move ke 180 darjah, maka dia akan bertukar lah menjadi cos dan sebagainya. Okey, itu yang dikatakan sebagai AC voltage. Jadi kamu sekurang-kurangnya kita boleh nampak lagi banyak nanti kita akan buatlah daripada semasa ke semasa. Mungkin lepas ni ataupun kelas akan datang saya akan tunjukkan macam mana proses penukaran daripada AC to DC, seperti mana yang kamu gunakan setiap hari itulah, iaitu power supply ataupun charger kan. Sebab kita punya handphone dia menggunakan DC, bukan guna AC ni. Dia guna AC tapi dia telah dikonvertkan oleh dipanggil rectifier. Dalam tu ada litar rectifier yang terdiri daripada apa? Pertama sekali mesti ada transformer. Dalam tu kena ada transformer. Transformer ni adalah tugas transformer iaitu step down ataupun step up voltage. Voltage kita tinggi sampai 230, 240. Jadi bila nak menggunakan 5 volt saja kita boleh turunkan dia lah kepada 12 volt ataupun 9 volt dan sebagainya. Okey, untuk menurunkannya kita perlukan transformer. Okey, selepas transformer, keluaran transformer tu bila dah masukkan bila masuk voltage 240 keluar 12 volt ataupun 9 volt daripada transformer tadi, dia masih lagi dalam bentuk AC alternating current, masih dalam bentuk gelombang ni. Ini kita boleh tengok nantilah kalau kita draw litar tu nanti tu dia nampak lah dia punya graf tu. Okey, bila kita nampak graf tu kita terpaksa melalui satu lagi iaitu dipanggil rectifier. Rectifier pun ada beberapa jenis lah, sama sekali half wave, full wave dan full wave ada dua lah, iaitu satu menggunakan bridge dan satu lagi menggunakan transistor biasa lah, menggunakan 2 transistor. Kadang-kadang bridge ni ada menggunakan 4 transistor. Okay, jadi kalau menggunakan bridge ni kamu boleh yang terbaik setakat inilah, kita boleh pusing polarity dan sebagainya dan menghasilkan dia punya AC ataupun DC yang baik lah, keluaran yang baik. Okay, jadi kita boleh lihat lepas tu selepas melalui dipanggil rectifier. Rectifier tu mesti ada komponen diode dalamnya. Lepas tu kita ada apa, pembahagian voltage ataupun diikuti dulu dengan filter. Lepas filter baru ada voltage distribution kan, ataupun pembahagian voltage. Nak dapat 5 volt dan sebagainya. Lepas tu ada certain rectifier ataupun power supply ni menggunakan 80 ataupun 7805 tu lah, satu IC chip yang input output tu, yang dia panggil regulator, dia menghasilkan sharp 5 volt. Okey, nanti kita boleh lihat lah dalam kelas-kelas seterusnya. Okey, untuk graf ni kita boleh ubah, kita tengok jadi kita punya perubahan dia. Kita stop dulu, pergi dekat power ni, kita nak ubah apa, properties kan. Kita ubah dia punya frekuensi. Sekarang ni frekuensi dia bagi berapa frekuensi? 1 saja. Apa jadi kalau kita letak sini dalam 10 ke, kita try tak 10. Apa jadi pada graf tu lah. Jadi you boleh tengok nanti. Sekarang dah tukar sampai 10, kita run. Nampak? Frekuensi 10 tadi, 10 Hz, tengok frekuensi macam itu. Bayangkan frekuensi kita gigahertz, macam mana bentuk dia kan. Macam mana bentuk frekuensi tu. Terlalu laju lah. Ni baru saya guna baru 10 Hz. Okay, 10 Hz dia bentuk dia, gelombang macam itu. Tadi yang asal tadi cuma satu saja dia punya wave. Tapi kalau tengok power kita dalam standard TMB dia menggunakan 50 Hz. 50 Hz.
Tapi yang ni kita boleh adjust lagi dengan mengubah dia punya time dia lah. Okey, time. Kita boleh ubah dia punya time. Okey, itu nampak menarik kan, gelombang. Jadi saya suka melihat pada simulasi ni. Kamu boleh cubalah. Saya dah kongsikan file untuk Livewire ni. Kamu juga boleh download daripada online. Okey, boleh dapatkan online gunakan Livewire Professional Edition 1.0 lah. Saya dah bagi grup A, grup B tu saya tertinggal. Jadi you boleh minta kawan share lah, ataupun saya boleh share lagi, ataupun saya dah bagi, saya tak ingat dah. Okey. Jadi sekurang-kurangnya untuk Lita hari ni kamu boleh cubalah. Kalau dapat software ni you boleh cubalah apa-apa Lita saja kat sini, menarik ya. Nak melihat apa beza di antara siri, arus siri, arus selari ataupun parallel circuit, serial circuit dan sebagainya. Dan nak melihat perkaitan di antara V sama dengan IR, nak dapatkan voltage kan, V sama dengan IR. Kalau nak dapatkan R macam mana, nak dapatkan I macam mana, apa fungsi rintangan ni ya. Kalau IR, kalau you tukar rintangan jadi tinggi, apa berlaku pada current, boleh tengok semua kat sini. Sebab tu saya ada buat, student saya pun ada buat kajian tentang ni untuk RBT di sekolah, menggunakan software ni supaya memudahkan pelajar kita fahamlah tentang data elektronik ya. Jadi itu dah tahap yang agak tinggi lah, iaitu PhD level. Dia menggunakan kita panggil dia lab sheet kan, makmal ataupun lambaran kerja makmal lah. Dia menggunakan software dan juga lambaran kerja supaya dia lebih faham tentang electrical ini. Okey. Jadi kita akan pergi, ni saya akan share lah dengan kamu. Okey, kita akan pergi pada kuliah kita lah untuk nanti. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi, terlalu banyak lah saya akan share dengan kamu. Jadi nanti saya akan bagi satu tugasan. Awak kena lukis liter power supply, keluaran dia adalah 5 volt. Nanti saya akan bagilah. Jadi kamu kena draw, dan selepas draw tu nanti dia akan sebagai tugasan assignment lah. Kamu kena hantar gambar dia ataupun link dan sebagainya lah. Okey, terima kasih. Itu saja.